Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 April bersama saya, Nur Syah Muhammad Amin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan langkah tambahan bagi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin tambahan. Peruntukan bagi program subsidi upah yang diumumkan pada 27 Mac lalu akan dinaikkan daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit. Di bawah inisiatif tambahan itu, semua syarikat dengan pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah sehingga RM1,200. Bagi syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan. Namun, bilangan maksimum pekerja yang layak untuk menerima subsidi akan ditingkatkan daripada 100 orang kepada 200 orang pekerja. Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 hingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 bagi setiap pekerja. Akhir sekali, bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja sehingga 75 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM1,200 bagi setiap pekerja. Sementara itu, kerajaan turut memahami kesukaran yang dihadapi sebahagian majikan untuk mengekalkan pekerja sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, kerajaan bersetuju menggalakkan perundingan diadakan antara majikan dan pekerja mengenai terma pekerjaan termasuk pilihan pemotongan gaji dan pemberian cuti tanpa gaji. Majikan dan pekerja boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan nasihat berkaitan sebarang permasalahan untuk penyelesaian. Dan sebarang perundingan hendaklah tertakluk kepada undang-undang mengenai pekerjaan yang berkuat kuasa di negara ini. Yang penting, hak dan kebajikan kedua-dua pihak mestilah sentiasa terbela. Suatu masa dahulu, derubu yang makin teruk, bumi kita makin terancam dan tercemar. Sesama, batuk dan juga virus makin menular. Tiba-tiba muncul seorang adiwira. Bersama dengan Hurix 600 Full Cough Syrup Improved, ia boleh melegakan sesama dan batuk. Wow, macam hero! Ya, sebab dia ada Hurix 600 Full Cough Syrup Improved. Hurix. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan membenarkan mana-mana premis perniagaan dibuka atau ditutup semasa tempoh PKP terletak pada Majlis Keselamatan Negara MKN. Beliau berkata demikian ketika mengulas keputusan Kerajaan Negeri Selangor membenarkan bengkel kereta dan kedai alat ganti dibuka untuk tujuan kecemasan sepanjang tempoh PKP. Waktu ini MKN yang boleh mengeluarkan arahan dan boleh mengeluarkan SOP dan sebagainya. Jadi saya amat berharap, beberapa kali saya dah sebutkan, saya amat berharap supaya semua keputusan yang melibatkan negeri atau melibatkan daerah mesti diselaraskan dengan kerajaan persekutuan dan segala keputusan adalah berdasarkan kepada keputusan yang dibuat oleh MKN. Seluruh kawasan Kuala Lumpur kini diklasifikasikan sebagai zon merah COVID-19 selepas daerah Ceras mencatatkan 44 kes positif penyakit itu. Dalam hantaran di akaun rasmi Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia tengah hari tadi, data menunjukkan Ceras dimasukkan dalam kategori zon merah. Sebelum ini, Ceras masih berada dalam zon oranye dengan 38 kes positif COVID-19. Semalam, berdasarkan maklumat Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC, hanya ada satu zon merah dalam kawasan Kuala Lumpur dan 2 di Selangor dengan jumlah kes positif sehingga 300. CPRC dalam satu kenyataan sebelum ini berkata, sebanyak 17 daerah sudah dikenal pasti sebagai zon merah.
Selain Ceras, kawasan lain dalam Kuala Lumpur yang diletakkan sebagai zon merah ialah Kepung, Lembah Pantai dan Titiwangsa. Baiklah, dan ini pula perkembangan terbaru wabak COVID-19 dan berita ini dibawakan oleh Blue Air. Sebanyak 131 kes baru positif COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 3,793. Satu lagi kematian dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan korban akibat wabak itu di negara ini adalah sebanyak 62. Sementara itu, ada berita baik mengenai jumlah kes pulih dari jangkitan COVID-19 hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 236 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 1,241 kes, iaitu bersamaan dengan 32.72% daripada jumlah keseluruhan kes. Ini adalah jumlah kes discharge harian yang tertinggi setakat ini. Keluarga Doktor Pakar dan Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Teluk Intan, Perak, Dr. Samsul Ambia Ismail yang sebelum ini positif COVID-19 kini disahkan telah sembuh. Berita gembira itu dikongsikan anak sulung keluarga itu, Erika Syamim Samsul Ambia, 17 tahun, di laman Twitter malam tadi. Sebelum itu, Erika memuat naik sebuah video TikTok yang menyaksikan mereka sekeluarga menukar pakaian hospital kepada pakaian biasa. Perkongsian gadis itu dihujani rasa gembira dan syukur para netizen yang mendoakan mereka sekeluarga diberi kesihatan baik berpanjangan. Sementara itu, dalam perbualan dengan bernama di Twitter, Erika Syamim berkata mereka disahkan sembuh selepas menjalani 3 ujian dan kini perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Mereka sekeluarga kini dalam proses mencuci dan nyahkuman kediaman mereka. Menurut Erika lagi, selepas tamat kuarantin 14 hari di rumah, bapanya boleh kembali bertugas dan mereka boleh melakukan aktiviti normal sebagai sebuah keluarga. Baiklah, berita itu mengakhiri sekilas fakta pada hari ini. Sekian sahaja dari saya, Nur Syah Muhammad Amin. Pastikan anda duduk di rumah dan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kintv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.